Gunung Biru bukan sumber keracunan Sungai Kim Kim. Perhimpunan Solidariti Kedamaian Sabtu ini. Ada pihak berminat beli MAS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional 8 malam ini bersama saya Norma Zalina Muhammad Noor. Dan saya Ivan Toh. Pencemaran udara di 6 kawasan sekitar Putrajaya, Selangor, Melaka dan Pahang sehingga menyebabkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat semalam berpunca daripada kebakaran hutan dan belukar di negara ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan antara kawasan yang dikesan terlibat dengan aktiviti pembakaran terbuka ialah Rompin, Putrajaya, Sepang, Kuala Langat dan Kuala Selangor. Berdasarkan bacaan terkini di laman sesawang Air Pollution Index of Malaysia, Shah Alam, satu-satunya kawasan yang masih mencatat bacaan IPU tidak sihat iaitu 108 setakat petang tadi. Manakala dua kawasan di Pahang, Rompin dan Balok Baru Kuantan yang mencatat IPU tertinggi iaitu 191 dan 161 semalam kembali merekodkan bacaan sederhana dengan IPU 51 dan 60. 61 sesi mencatat IPU sederhana dan hanya 3 sesi mencatat bacaan kualiti udara baik iaitu di Sandakan, Tawau dan Kota Tinggi di Johor. Justru orang ramai dinasihat tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka atau membiarkan tanah atau premis masing-masing diceroboh pihak yang melakukan pembakaran secara terbuka. Dalam perkembangan sama, Jabatan Alam Sekitar JS Selangor kini meningkatkan bilangan rondaan dan pemantauan di kawasan berisiko berlaku pembakaran terbuka khususnya di Johan Setia dan di Banting. Ya, hari ini rondaan dan pemantauan dilakukan dari pukul 2 petang hingga 11 malam. Jelas Exco Tetap Alam Sekitar, Teknologi Hijau, Sains, Teknologi dan Inovasi dan Hal Ehwal Pengguna Selangor, Hi Loi Sian, bilangan rondaan dan pemantauan akan terus ditingkatkan. Mulai Februari 2019, JAS Selangor telah menjalankan waktu bekerja di luar peringkat iaitu dari 2 petang hingga 11 malam bagi membolehkan rondaan pemantauan aktiviti pembakaran terbuka di Johan Setia, terutamanya yang berpotensi tinggi untuk berlakunya aktiviti pembakaran terbuka untuk aktiviti pertanian kawasan pertanian, iaitu setiap tahun kita mengenal pasti Johan Setia merupakan kawasan yang senang berlaku kebakaran kerana tanam gambutnya. Sebab itulah kita mengarahkan JAS mengalahkan inisiatif untuk buat rondaan dari setiap hari 2 petang hingga 11 malam. Supaya nak pastikan tiada orang sewenang-wenang untuk membakar sampah ataupun kebun sayuran mereka secara terbuka. Mulai 10 Januari, JS Selangor telah mengaktifkan Pelan Tindakan Pencegahan Pembakaran Terbuka dan Prosedur Tetap Operasi Program Pencegahan Kebakaran di Tanah Gambut. Manakala Pelan Tindakan Pembakaran Terbuka bagi Johan Setia pula diaktifkan pada 15 Januari lalu. Sementara itu, Pengarah JAS Belaka Rosli Osman pula menegaskan tiada kompromi dalam tindakan terhadap mereka yang melakukan pembakaran terbuka. Kompaun pasti dikenakan selepas notis amaran diberi. Jadi sama-samalah kita, orang kata jadi seorang warga yang sensitif, tidak melakukan pembakaran terbuka. Pertama, lepas sekiranya ada nampak apa-apa kejadian pembakaran terbuka, sila lapor segera. Tinjauan di sekitar Lok Gajah dan Bandaraya Melaka mendapati kadar penglihatan semakin baik ekoran hujan di sebelah petang. Dan mereka yang mencemarkan alam sekitar pasti berdepan hukuman lebih tegas. Jelas Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bee Yin, peruntukan itu akan dimasukkan dalam pindaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang dijangka dibentang di Parlimen tahun ini. Pihak kementerian kini memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh penguatkuasaan Jabatan Alam Sekitar.
Tapi kita akan meningkatkan lagi hukuman untuk mereka yang mencemarkan alam sekitar. Tapi saya nak menegaskan di sini walaupun kita ada undang-undang, jika kita tidak memperkukuhkan jentera Jabatan Alam Sekeliling, Jabatan Alam Sekitar, ia tidak akan membawa apa maksudnya. So ini adalah inisiatif yang telah kita pun umumkan dan sedang buat dalam Mestek. Beliau ditemui pada sidang media selepas sesi pembentangan laporan jawatankuasa saintifik pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang. Sementara itu, tong biru yang ditemukan di Sungai Selangkah dan Sungai Masai, Pasir Gudang dikena pasti bukan sumber keracunan gas kimia di Sungai Kim Kim. Ya, bagaimanapun bahan tersebut boleh mengundang pencemaran dan perlu dibersihkan. Menurut IO, sampel bahan kimia itu telah diambil dan dihantar untuk dianalisis Jabatan Kimia. Pemeriksaan juga telah dibuat dan alat pengesan gas tidak menunjukkan kehadiran gas beracun yang menjadi punca pencemaran di Sungai Kim Kim. Kalau kita tengok ada tong, yang ada satu tong biru, kita pergi cek, tak ada gas Tapi ini memang pencemaran, kena bersihkan. Saya berharap bahawa pihak media jangan menggunakan beracun, toksik dengan sisa terjadual. Ini akan menakut-nakutkan orang So apa yang kita pergi tengok, kita kira dengan gas, dia bukan sumber keracunan beramai-ramai yang berlaku beberapa minggu lepas Katanya kandungan bahan tercemar di Sungai Masai berbeza dengan Sungai Kim Kim. Sementara itu, Kerajaan Negeri Johor telah mengambil maklum laporan orang ramai mengenai pencemaran kimia yang turut berlaku di Sungai Selangkah dan Sungai Masai, Pasir Gudang yang dikaitkan dengan pencemaran di Sungai Kim Kim. Exco Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Johor, Dr. Syahrudin Jamal telah meminta Jabatan Alam Sekitar JAS Johor serta Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS Johor mengambil tindakan sewajarnya susulan dakwaan itu. Laporan wartawan Nur Akila Arba'in. Dr. Syahrudin berkata siasatan lanjut serta perbincangan akan dibuat untuk melakukan proses pembersihan. Dan semua agensi terkait telah ambil maklum dan kami akan melakukan segala kerja-kerja yang perlu untuk memastikan segala sisa-sisa buangan kimia itu dapat diangkat. Kami akan siasat lagi. Nanti saya akan bincang dengan pihak JPS, JS dan agensi yang terkait. Sementara itu, tinjauan kami di kawasan penemuan beberapa tong biru berdekatan Sungai Masai dan Sungai Sembilang mendapati kawasan terlibat telah diletakkan garisan polis bagi mengelak ia dimasuki orang awam. Tinjauan kami ke lokasi penemuan tong berdekatan Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort pula mendapati tong-tong tersebut masih berada di lokasi ia ditemui penduduk. Kemarin penduduk di kawasan ini gempar selepas menemui 7 tong biru di bawah jambatan Sungai Sembilang. Manakala 10 lagi tong biru ditemui di Sungai Masai, dipercayai menjadi tempat pembuangan sisa bahan kimia. Sungai Sembilang terletak hanya 2 km daripada Sungai Kim Kim, manakala Sungai Masai pula 18 km daripada Sungai Kim Kim. Nur Akila Arba'in, RTM. Perkembangan lain. Sudah ada pihak yang berminat untuk membeli Malaysia Airlines Berhad meski kerajaan belum membuat keputusan muktamad berkaitan masa depan syarikat penerbangan nasional itu. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengakui masih menyayangi syarikat itu mahu Malaysia Airlines kekal sebagai syarikat penerbangan negara. Namun kekangan keuangan menyebabkan kerajaan sukar untuk membantu mengekalkan syarikat itu. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin membeli emas. Jadi kita tidak tolak. Kita nak kaji sama ada kita perlu jual ataupun tidak. Ternampak bahawa pengurusan setakat ini walaupun kita memilih pengurus daripada luar masih juga mengalami kerugian. Jadi satu daripada caranya ialah dengan menjual.
Bagaimanapun itu bukanlah satu-satunya pilihan yang ada untuk kerajaan menangani masalah tersebut, masuk mengekalkan MAS tanpa perlu dipindah milik. Sama ada kita nak tukar pengurusan ataupun kita perkecilkan ataupun kita perbesarkan, kita mempunyai banyak pesawat yang tidak diguna sepenuhnya dan ini menyebabkan kerugian. Beliau memberitahu pemberita di lobi Parlimen. Dalam perkembangan lain, Tun Dr. Mahathir memaklumkan kerajaan sedang berusaha membantu seorang rakyat negara ini daripada dikenakan hukuman gantung di Singapura. Mahkamah Tinggi negara itu telah mensabitkan Michael Goring atas kesalahan membunuh di Republik itu pada 2015. Kita sedang cuba menyelamatkan nyawa orang ini. Seperti mana kita tahu di Malaysia ini sekarang ini pemikiran rakyat ialah hukum gantung itu agak keterlaluan. Jadi kita harap negara lain juga bersikap demikian. Umpamanya Australia tak akan pulangkan pesalah yang lari ke Australia kerana di sini kononnya ada hukum gantung. Jadi kita sedih kerana sepatutnya sekarang ini hukum gantung itu diganti dengan hukuman yang lain seperti yang akan dibuat oleh kita, melainkan kepada kes-kes tertentu saja. Michael Goring dilaporkan dihukum gantung Jumaat ini. Mahkamah Rayuan mengesahkan hukuman itu pada 2017. Perhimpunan Aman Solidariti Kedamaian bertujuan mempromosi mesej keamanan dan menolak keganasan susulan serangan dua masjid di Christchurch akan diadakan Sabtu ini di Dataran Merdeka di Ibu Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal menjangkakan lebih 10,000 rakyat Malaysia daripada pelbagai bangsa dan agama akan menyertainya. Pada 23 hari bulan Mac ini, pukul 7 pagi, kita akan adakan satu perhimpunan Solidariti Kedamaian ataupun Solidarity for Peace yang mana kita akan berhimpun di Sogo dan kemudian sama-sama kita berjalan demi kedamaian ke Dataran Merdeka. Dan di sana kita akan berhimpun dengan mendengar ucapan-ucapan yang membawa mesej kedamaian. Dan akhirnya kita akan membuat satu deklarasi yang membawa suara hati rakyat Malaysia menentang sebarang bentuk kebencian. Bagi orang ramai yang ingin menyertai perhimpunan itu, digalakkan memakai baju berwarna putih sebagai simbol keamanan. Perhimpunan akan melibatkan lebih 27 badan bukan kerajaan NGO termasuk Angkatan Belia Islam Malaysia dan Pertubuhan Ikram Malaysia. Barisan Menteri Kabinet dan Ahli Parlimen Pembangkang turut dijemput menyertai perhimpunan tersebut. Jadi marilah kita rakyat Malaysia yang cintakan kedamaian beramai-ramai membanjiri Dataran Merdeka Sabtu ini. Ya, Perhimpunan Aman Solidariti Kedamaian itu akan bermula pukul 7 pagi. Pameran Antarabangsa Maritim dan Aeroangkasa 519 akan kembali semula menemui anda di Pulau Legenda, Pulau Langkawi pada 26 hingga 30 Mac 2019. Tentunya yang dinanti-nantikan pertunjukan udara dan maritim yang akan berlangsung masing-masing di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri dan di Resort World Langkawi. Ayo semua bersama-sama tandakan kalender anda ke 519. Untuk keterangan lanjut, layari portal rasmi 519 di www.5exhibition.com. Don't miss it, let's go! Baik, Nasional 8 diteruskan dengan ramalan cuaca untuk hari esok. Ya, kita langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Afizal Hakim. Teruskan Afizal.
Terima kasih Ivan dan Norma Zalina dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan melihat status terkini gelombang haba di negara kita, di mana pada ketika ini masih lagi terdapat 19 kawasan yang diletakkan pada tahap 1, yakni berjaga-jaga. Ini berikutan kawasan-kawasan tersebut telah pun mencatatkan suhu maksima harian melebihi 35 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Oleh itu, orang ramai dan juga penduduk setempat anda dinasihati untuk memperbanyakkan minum air dan mengurangkan aktiviti luar. Jika dilihat pada paparan imej satelit pula, keadaan di semenanjung Malaysia adalah kurang berawan berbanding negeri Sabah yang pada ketika ini terdapatnya pembentukan kelompok awan aktif, dan keadaan ini menjangkakan keadaan cuaca yang lembap untuk sepanjang malam ini. Jika dilihat pada paparan imej gemerada pula, di semenanjung Malaysia, hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku tetapi lebih tertumpu di kawasan pedalaman negeri Pahang dan juga Selangor. Keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan beransur reda dalam sejam 2 sahaja lagi. Manakala bagi negeri Sabah pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Sandakan. Dan keadaan cuaca yang lembap ini pula dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat malam ini. Manakala untuk negeri Sarawak pula, tiada hujan di kebanyakan bahagian, namun hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pedalaman pantai barat negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan beransur reda dalam sejam 2 sahaja lagi. Sekian sahaja laporan cuaca pada malam ini. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk esok pagi. Terima kasih, Met Malaysia. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi EAC yang pertama di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Penubuhan EAC diumumkan Pejabat Perdana Menteri 11 Februari lalu bertujuan meneliti dan membuat keputusan berkaitan hal ehwal ekonomi dan keuangan serta kebajikan rakyat. Mesyuarat EAC tersebut membincangkan 3 kertas cadangan dengan 2 daripadanya memberi fokus kepada usaha menangani kos sara hidup rakyat yang dibentangkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi turut membentangkan cadangan mewujudkan dana mudah cara B40 yang menggunakan keusahawanan sosial sebagai platform untuk meningkatkan taraf hidup isi rumah B40. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pula membentangkan cadangan mengurangkan kos sara hidup dalam kalangan rakyat. Majlis EAC dianggotai 16 ahli. Dan terdahulu di Dewan Rakyat, Tun Dr. Mahathir menjelaskan projek laluan kereta api Pantai Timur ECRL boleh diteruskan mengikut skala yang ditetapkan selepas rundingan antara Kerajaan Malaysia dan Republik China dimuktamadkan. Perjanjian kontrak projek ECRL yang dibuat kerajaan terdahulu tidak mengambil kira kepentingan negara dan hanya menguntungkan pihak lain. Namun jika Malaysia menamatkan perjanjian itu, negara perlu membayar pampasan sehingga berbilion ringgit. Jika projek diteruskan pula, negara akan terikat dengan hutang sehingga mencecah 130 bilion ringgit dan memerlukan masa sehingga puluhan tahun
untuk diselesaikan. Justru rundingan yang diketuai Tun Daim Zainuddin selaku Penasihat Perdana Menteri perlu bagi mengecilkan skala projek, mengurangkan jumlah hutang dan pada masa sama dapat menyediakan kemudahan infrastruktur di negeri Pantai Timur. Jadi apabila kita hentikan projek ini, kita selamatkan negara daripada hutang sebanyak itu. Tetapi hutang masih ada yang perlu ditanggung oleh kita. Kenapa dihantar bukan kita hantar Menteri Keuangan, tetapi orang lain, orang asing, orang yang tidak ada dalam kerajaan. Kita pilih berasas kepada kebolehan tertentu. Kadang-kadang apabila kita runding, kita perlu ada orang yang boleh diterima oleh pihak yang lain. Projek ECRL itu juga perlu diteliti semula bagi memastikan keputusan menang-menang diperoleh negara. Kerajaan terpaksa menilai semula projek ini secara lebih teliti bagi memastikan negara mendapat pulangan yang terbaik tanpa menjejaskan pembangunan negara. Semua kerja dan perkhidmatan berkaitan projek ECRL telah digantung sejak 3 Julai 2018 yang lalu. Tun Dr. Mahathir menjawab pertanyaan Wakil Kuala Krau, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said. Sementara itu, Pejabat Perdana Menteri menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang kononnya Tun Dr. Mahathir dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali terlibat dalam kemalangan di pekarangan bangunan Parlimen. Gambar yang ditular pihak tidak bertanggungjawab melalui WhatsApp itu turut menyebarkan berita palsu kononnya laporan tersebut akan disiarkan di TV1. Pejabat Perdana Menteri mengesahkan Tun Dr. Mahathir dan isteri dalam keadaan sihat. Beliau sedang menerima kunjungan hormat Presiden Yayasan Masjid Seville Spanyol, Ibrahim Hernandez di Putrajaya ketika laporan palsu itu disebarkan. Gambar berkenaan juga tidak menunjukkan ia berlaku di Parlimen. Selain kenderaan terbabit juga bukan kenderaan yang digunakan Perdana Menteri. Akta Hasutan 1948 masih boleh diguna pakai bagi menjalankan siasatan selagi undang-undang itu belum dimansuhkan. Bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyarankan pihak berkuasa supaya menggunakan akta tersebut secara berhemah mengikut budi bicara bagi setiap kes yang dikendalikan. Dulu dikenakan moratorium supaya tidak ada pihak yang sangka bahawa ini menyalahgunakan, tetapi akta itu masih ada sehingga dia dibawa di Parlimen kemudian di-repeal ataupun ditiadakan, dia masih ada. Ya, jadi kalau akta ada tapi tak boleh dikuatkuasakan, apa mana akta itu? Tapi yang kita minta supaya pihak polis berhemah, bermakna tidak semestinya menggunakan akta itu, ada peruntukan-peruntukan yang lain daripada akta hasutan yang mungkin boleh digunakan yang sesuai. Tan Sri Muhyiddin menyatakannya selepas merasmikan sambutan Hari Penjara ke-22 di Maktab Penjara Malaysia di Kajang. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Liew Vui Keong menjelaskan di Parlimen yang polis diarah untuk tidak menggunakan akta itu bagi menahan mana-mana individu. Ini kerana akta berkenaan dalam proses penimbangan untuk dipindah dan dimansuhkan. Akaun Bank UMNO masih dibekukan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Jelas Menteri Keuangan Lim Guan Eng, arahan pembekuan dikekalkan kerana pihak berkuasa masih menjalankan siasatan berhubung dana parti tersebut yang dikatakan mempunyai kaitan dengan skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ialah untuk memastikan bahawa kita boleh menggantung atau menarik balik pembekuan akaun tersebut. Untuk UMNO, saya rasa ini adalah berkaitan dengan satu kes yang masih berjalan kerana berkaitan dengan skandal 1MDB. Kalau ini ada berkaitan dengan skandal yang tidak terlibat dalam 1MDB, kita boleh semak.
Tapi untuk skandal 1MDB ini tidak dipertikaikan lagi. Satu dunia tahu ini skandal rasuah, hanya UMNO tak tahu saja. So saya harap yang berhormat boleh sedarlah akui skandal terbesar di dunia sehingga Malaysia digelar sebagai sebuah negara kleptokrasi. Persoalan mengenainya dibangkitkan Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan. Pada 29 Jun tahun lalu, SPRM mengesahkan akaun parti berkenaan telah dibekukan. Kementerian Pengangkutan belum melaksanakan sebarang pemasangan kamera sistem keselamatan kesedaran automatik awas yang baharu. Ya, setakat 1 Mac lalu jumlah unit kekal 45 kamera dan kesemuanya beroperasi di Semenanjung Malaysia. Menurut menterinya Anthony Locke, 29 daripadanya merupakan kamera peraturan had laju manakala bakinya kamera peraturan lampu isyarat. Di dalam kawasan operasi sistem awas, peraturan telah mewajibkan pemasangan papan tanda amaran pengoperasian sistem awas sebelum sesuatu lokasi kamera dipasang, iaitu pada jarak 3 km, 2 km dan 1 km sebelum kamera tersebut. Perkara ini adalah bertujuan untuk memaklumkan kepada orang ramai bahawasanya sistem awas ini bukan bertujuan memerangkap orang ramai, sebaliknya untuk memberikan peringatan dan mendidik orang ramai untuk mematuhi peraturan had laju dan lampu isyarat yang ditetapkan. Dan mengulas selanjut operasi awas yang diambil alih Jabatan Pengangkutan Jalan sejak September lepas membolehkan kutipan saman lalu lintas dimasukkan ke dalam dana kerajaan. Sebelum ini, hasil kutipan saman diterima langsung oleh 2 syarikat konsesi terdahulu yang mengendalikan sistem tersebut. Anthony Locke menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Kes pertuduhan rasuah terhadap Datin Seri Rosmah Mansor berkaitan projek sistem solar hybrid untuk sekolah luar bandar di Sarawak. Ya, Mahkamah Session Kuala Lumpur dimaklumkan yang pihak pembelaan mahu perbicaraan kes itu ditangguhkan dahulu sementara menunggu rayuan mereka terhadap keputusan Mahkamah Tinggi membenarkan kes itu dipindahkan daripada Mahkamah Session. Mahkamah Session juga dimaklumkan pihak pembelaan akan membuat permohonan sewajarnya di Mahkamah Rayuan untuk tidak memindahkan kes mereka. Jumaat lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence membenarkan permohonan pendakwa memindahkan kes tersebut ke Mahkamah Tinggi yang dibuat mengikut Seksyen 417(1)E Kanun Tata Cara Jenayah. Prosiding pagi tadi di Mahkamah Session ditetapkan untuk sebutan kes bagi membolehkan pihak pendakwaan memaklumkan keputusan Mahkamah Tinggi. Pada 15 November tahun lepas, Datin Seri Rosmah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session terhadap 2 tuduhan menerima rasuah berjumlah 1.5 juta ringgit dalam pelaksanaan projek tenaga solar di 369 sekolah luar bandar di Sarawak 2 tahun lalu. Beberapa ahli Parlimen Perancis bersetuju untuk memberi komitmen bagi memperbetulkan dakwaan terhadap isu berhubung penanaman dan pengeluaran minyak kelapa sawit negara yang mendapat gambaran negatif di negara Eropah. Komitmen itu disuarakan ahli-ahli Parlimen Perancis dalam satu pertemuan tertutup Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bersama ahli Parlimen Perancis yang diadakan sebagai pengisian lawatan kerja beliau selama 4 hari ke Perancis. Laporannya bersama Nordin Hamid di Perancis. Timbalan Perdana Menteri berkata dalam pertemuan itu juga sebahagian daripada beberapa ahli parlimen mengakui bahawa Malaysia mempunyai prasarana dan mekanisme yang baik dalam mengendali dan menghasilkan minyak sawit negara. Justru mereka berjanji akan memberikan komitmen untuk memperjelaskan keadaan berdasarkan kepada fakta sebenar yang berlaku di Malaysia berhubung isu tersebut. Mereka juga faham dan juga mereka percaya bahawa kita memang ikut cara-cara mana kita nakkan supaya bukan saja kerana industri tetapi juga menjaga persekitaran our environment.
Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas menghadiri majlis makan malam bersama Duta Besar Malaysia ke Perancis, Datuk Dr. Azfar Muhammad dan pegawai-pegawai kedutaan di kediaman Duta di Paris, Perancis. Majlis makan malam turut dihadiri Wakil Tetap Malaysia ke UNESCO, Dr. Anisi Ibrahim. Dalam sidang media sama, Timbalan Perdana Menteri turut memaklumkan hasrat Rektor Masjid Besar Paris, Dr. Dalil Bubakyo, untuk mendapatkan akreditasi sijil halal mereka daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Hasrat itu disuarakan Dr. Dalil atas dasar kepercayaan dan keyakinan tinggi terhadap kemampuan JAKIM dalam mengendalikan perkara berkaitan isu halal. Mereka ada sijil mereka sendiri, namun mereka mahukan pengiktirafan daripada JAKIM. Kenapa daripada JAKIM dia menyatakan? Kerana mereka percaya dan kredibiliti daripada JAKIM itu meyakinkan. Perbincangan mengenainya dibuat ketika Timbalan Perdana Menteri mengadakan lawatan ke Masjid Besar Perancis yang merupakan masjid terbesar di Perancis. Timbalan Perdana Menteri kini berada di Perancis bagi lawatan kerja 4 hari bermula 17 Mac lalu dan akan berakhir esok. Nordin Hamid bersama juru kamera bertugas Syukri Saibu, Perancis, TV1. Fokus utama penganjuran kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2020 di Malaysia kelak akan menumpu kepada pencarian penyelesaian cabaran ekonomi global semasa. Ya, pada persidangan itu nanti, Malaysia bersama 20 negara anggota lain akan mengadakan perbincangan untuk mencari kata sepakat dalam mengukuhkan kerjasama membangunkan ekonomi secara kolektif. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Darul Likay berkata persidangan itu penting untuk memastikan setiap negara sedia berkongsi kemakmuran dan mengurangkan jurang pembangunan sedia ada. I believe in all countries, all APEC countries, their political leaders want to do the right thing for their country as well as their APEC countries, member countries. It's a matter of us showing to them that we are not arrogant, that we are not on our own, but we need to do this together. Justru Malaysia perlu memainkan peranan penting untuk memimpin semua negara anggota mengenal pasti isu sebenar yang memberi impak kepada ekonomi serta langkah penyelesaian jangka panjang. Malaysia juga akan meneruskan inisiatif digariskan tuan rumah APEC sebelum ini di China yang menumpukan kepada masyarakat digital, integrasi revolusi perindustrian 4.0, perusahaan kecil dan sederhana serta pembangunan inklusif dan mampan. Dijangka lebih 16,000 delegasi dari 21 buah negara akan menghadiri APEC 2020. Ini kali kedua Malaysia menjadi penganjur APEC selepas kali terakhir pada 1989. Dua syarikat telah disenarai pendek Kementerian Pembangunan Usahawan bagi membangunkan kereta nasional ketiga. Menurut Menterinya Datuk Seri Rizwan Mat Yusof, keputusan akan diumumkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selewat-lewatnya Jun nanti. There have been a lot of interest. We have shortlisted to hopefully we are still looking at East. We are in the final phase of our discussion. Tapi we are specifically looking at one. I do not want to speculate which car maker or which partner, but we are zooming to one now in the final phase of our negotiation. Beliau turut menjelaskan penghasilan kereta nasional ialah rangsangan untuk membangunkan usahawan dalam bidang automotif dan kejuruteraan sekaligus menyumbang kepada industri. Datuk Seri Rizwan menyatakannya kepada media setelah menyempurnakan Majlis Apresiasi Kementerian Usahawan 2019. Baik, menjelang Sukma tahun depan, kes doping kembali diperkatakan, FI. Ya, betul tu, Ivan. Dan ini sebenarnya pengingatan penting bagi mengelak daripada apa yang berlaku di Pertemuan Shah Sukan yang lalu untuk tidak kembali berulang. Baik, Eva, teruskan dengan perincian dalam segmen sukan malam ini. Baiklah, terima kasih. Pascal perlu lakukan kejutan di Argentina. Selepas 9 bulan, Ronaldo kembali disenarai.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC CEO Datuk Razlan Razali mengulangi peringatannya terhadap pelumba MotoGP negara Hafiz Syahrin Abdullah yang perlu benar-benar bangkit memperbaiki kedudukan yang lebih baik bermula di Argentina hujung bulan ini jika ingin kekal dalam saingan 2019. Jelas Datuk Razlan, dia sudah pun menyuarakan amarannya itu kepada pelumba Red Bull KTM Tech 3 Hafiz Syahrin minggu lalu dengan mengingatkan agar lakukan sesuatu di Argentina 30 Mac ini. Saya tak nak dia fikir hanya untuk tahun ni. Dia kena fikir berapa lama yang dia boleh berada di MotoGP. Macam saya cakap dahulu, dapat tahun pertama rezeki. Itu mungkin bukan yang paling senang, bukan yang susah, mungkin senang. Yang susahnya berapa lama yang dia boleh kekal di MotoGP. Datuk Razlan amat berharap Hafiz cepat serasi dengan jentera KTM RC16 tanpa membandingkannya dengan jentera lain. Ketika di Losail, Qatar, daripada 4 jentera KTM RC16 yang beraksi, hanya jentera pasukan utama Red Bull KTM Factory Racing mencatat kedudukan terbaik iaitu Paul Espargaro di tempat ke-12 dan Johan Zarco di tempat ke-15. Sementara rakan sepasukan Hafiz di KTM Tech 3, Miguel Oliveira di kedudukan ke-17. Dan Hafiz Syahrin menghuni kedudukan terakhir dengan catatan masa 43 minit 20.144 saat. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang CEO SIC, Datuk Razlan Razali memaklumkan tiket MotoGP Malaysia yang dijadual berlangsung 3 November depan sudah 10% terjual dan dijangka meningkat menjelang perlumbaan bermula. So setakat ni, based on our early bird, kita dah achieve 10%. Ya, okay. So sekarang 10% sampai pusingan pertama. So sekarang daripada pusingan kedua, dia tiket harga tiket yang normal lah. Tambah Datuk Razlan, SIC turut akan menyediakan beberapa kejutan pada minggu perlumbaan berlangsung. Baiklah saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan memberi perhatian terhadap kempen kesedaran anti-doping menjelang Sukan Malaysia SUKMA 2020. Menterinya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, inisiatif itu bagi menangani berulangnya kes doping seperti pada SUKMA Perak tahun lalu. Pada SUKMA Perak 2018, sebanyak 4 kes doping dilaporkan dengan 3 daripadanya adalah dari sukan angkat berat. Justeru jelas Syed Saddiq, selain KBS melalui Agensi Anti-Doping Malaysia ADAMAS, kerajaan-kerajaan negeri serta persatuan-persatuan sukan negeri juga perlu memainkan peranan bagi memastikan insiden sama tidak berulang. Input daripada beberapa kerajaan negeri yang memaklumkan bahawa mereka pun akan memainkan peranan lebih proaktif sebelum penganjuran sukan tersebut untuk buat saringan mereka tersendiri dan untuk ada lebih banyak kempen kesedaran daripada peringkat awal lagi. Sebab kalau kita lihat budaya doping ini sekarang dia lebih meluas di antara anak muda, iaitu atlet muda bawah 21 tahun. So I think kempen kesedaran itu perlu difokuskan, disasarkan kepada mereka. Susulan kes doping SUKMA Perak itu juga menyebabkan sukan angkat berat masih belum diputuskan sama ada akan dipertandingkan atau tidak di SUKMA Johor yang dijadual berlangsung dari 11 hingga 19 Julai 2020. Syed Saddiq bercakap kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa SUKMA 2020 di kementeriannya di Putrajaya. Sementara itu, pengerusi jawatankuasa Belia Sukan dan Kebudayaan Johor, Muhammad Kuzan Abu Bakar berkata, SUKMA Johor dianggap sebagai prasukan antarabangsa memandangkan Olimpik juga diadakan pada tahun yang sama. Sebelum kita menghadapi Olimpik, rakyat Malaysia akan lihat SUKMA dulu. So lepas itu dia akan melihat atau menonton dengan Olimpik. Dan selepas itu kita akan buat para SUKMA dan after that is Paralimpik. SUKMA Johor akan diadakan di 3 venue utama iaitu Johor Bahru, Muar dan Kota Tinggi.
Perak berazam mempertahankan kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah sebagai kejohanan jemputan paling lama di dunia. Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menyeru agar peminat hoki Perak dan seluruh negara hadir memberi sokongan kepada kejohanan edisi ke-28 dijadual berlangsung dari 23 hingga 30 Mac. Usaha untuk mempromosikan kejohanan ini dan untuk menghebahkan kepada orang ramai untuk mereka beramai-ramai dapat hadir memberi sokongan-dokongan bukan saja kepada pasukan negara kita yang akan bertanding tetapi juga bagi meraihkan kejohanan yang paling berprestij ini. 6 pasukan mengesahkan penyertaan termasuk Malaysia selaku tuan rumah, India, Korea Selatan, Kanada, Poland dan Jepun. Edisi kali ini turut menjadi gelanggang pemanas badan buat skuad kebangsaan kejohanan kelayakan Olimpik 2020 iaitu kejohanan Siri Hoki Akhir 2019 di Kuala Lumpur dari 26 April hingga 4 Mei depan. Juara dan naib juara Siri Hoki Akhir 2019 layak ke pusingan kelayakan Sukan Olimpik 2020. Skuad rugby wanita 7 sebelah menerima suntikan semangat menjelang saingan Borneo Sevens apabila menerima tajaan dari Hanan Media Spa. Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM Datuk Syahrul Zaman Yahya berkata tajaan berbentuk kewangan ini amat penting terutamanya dalam memberi pendedahan penyertaan di luar negara. Yang berada di ranking keempat. Jelas Datuk Syahrul lagi penerimaan tajaan ini banyak membantu terutamanya dalam persiapan menghadapi Siri Rugby Wanita Asia 2019 pada bulan September dan Sukan C Filipina 2019 bulan November. Ini semua sangat penting memandangkan pasukan wanita negara sedang melakar satu kemajuan yang sangat membanggakan. Mungkin sebagaimana yang kita semua dah tahu, pasukan wanita 7 sebelah negara sekarang ini menduduki ranking ketiga dalam Asia Tenggara dan juga ranking ke-8 dalam Asia. Tajaan dari Hanan Media Spa dilihat tepat memandangkan di Siri Rugby Wanita Asia 2019, skuad rugby wanita akan bersaing dengan pasukan gergasi dunia seperti Jepun, China dan Hong Kong. Manakala bagi tamasya Sukan C Filipina 2019, skuad rugby wanita disasarkan untuk mara ke final. Pada tamasya 2017 Kuala Lumpur, skuad wanita berjaya merangkul pingat gangsa. Sekian laporan sukan untuk malam ini. Saya serahkan kembali kepada Ivan dan juga Norma Zalina. Silakan. Ifah, terima kasih. Dan Sinar 8 berakhir di sini bagi memberi laluan kepada siaran langsung Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan. Ya, marilah kita rakyat Malaysia yang cintakan kedamaian beramai-ramai menghadiri Perhimpunan Aman Solidariti Kedamaian di Dataran Merdeka Sabtu ini dan program akan bermula pada pukul 7 pagi. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.